Sekarang kita tengok contoh-contoh soalan, contoh-contoh item matematik kertas 1. Ini pun cikgu berdasarkan kepada buku format yang diberi pendedahan pada guru-guru. Okey, soalan yang beri jawapan pula. Baik, 40 soalan, 40 markah, jawab semua soalan. Kita tak buat 40 soalan hari ni, kita cuma tengok beberapa soalan daripada kertas 1 ni. Cikgu ambil 7 saja soalan. Sambil-sambil tu kita ulang kaji lah terus terus ulang kaji tajuk-tajuk yang ada. Baik, soalan kertas 1 nombor 1. Nombor 1 dah tentulah dia akan bagi yang aras rendah tau. Dia tak akan bagi terus-terus aplikasi, tak boleh macam tu. Susunan soalan tu pun kita pun macam boleh bayangkan. Daripada rendah, lama-lama dia makin sederhana, lepas tu makin susah soalan ni, macam tu. Kita boleh bayangkan macam tu. Baik, soalan 1 ni bab 2 bentuk piawai. Ini kamu dah belajar masa tingkatan 2. Masa tingkatan 2 bentuk piawai. Kan? Mana ada belajar dalam tingkatan 4, tapi pun ditanya juga. Baik, apa dia bentuk piawai? Bentuk piawai ialah cara kita menulis nombor dalam bentuk ni. A darab 10 kuasa N. A ni ialah nombor antara 1 sampai 10. Tapi tak termasuk 10 Kalau 9.999 pun kita terima lagi. Tapi 10 tak termasuk. Nampak tak termasuk ni simbol dia ni. Jadi A ni ialah apa-apa saja nombor antara 1 sampai 10 tapi tak termasuk 10. Dan N ini ialah integer. N ni kuasa ni ialah integer, tak kisah sama ada dia positif ataupun dia negatif. Tak kisah nombor positif atau nombor negatif. Jadi ini kamu cuma ungkapkan nombor ini, dalam bentuk piawai. Okey, macam mana kamu nak tuliskan nombor 0.01267 dalam bentuk piawai? Kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Dia tak boleh ke kiri. Kalau ke kiri, dia makin kecil nombor ni. Jadi kita kena gerakkan ke kanan. Ini satu cara lah. Titik perpuluhan ke kanan, maknanya kita bergerak 2 kali. Itu kita akan dapat 1.267 darab 10 kuasa negatif 2. Kalau gerak ke kanan, negatif 2. Jadi kita dah tulis nombor tu dalam bentuk A darab 10 kuasa N. Okey, tetapi jawapan dekat sini semua nombornya ialah 3. 3 angka bererti. Sedangkan jawapan kita ni tadi ada 4 angka. Jadi apa yang kamu kena buat ialah jadikan dia 3 angka bererti, nombor yang belakang ni lebih daripada 5, tambahkan 1 dekat sini. Tambah 1 dekat 6. Jadi jawapan akhir kita 1.27 darab 10 kuasa negatif 2. Okey, jawapan dia ialah D. Okay. Simple, soalan yang direct, soalan yang aras rendah untuk pengetahuan kamu saja. Untuk level pengetahuan saja. Level mengingat, ingat tak konsep semula. Okey, itu satu contoh soalan. Dah dapat 1 markah dah. Jangan hilangkan markah-markah daripada soalan-soalan aras rendah. Okey. Nombor 2. Baca soalan ni. Cik Aminah bekerja sebagai seorang guru. Beliau menerima pendapatan sebanyak 4,500. Cik Aminah mempunyai 2 buah rumah yang disewakan sebanyak RM650 sebulan setiap rumah. Beliau mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,800 sebulan dan perbelanjaan tak tetap RM700 sebulan. Berapa aliran tunai bulanan Cik Aminah? Tajuk ni bila cerita pendapatan, aliran tunai, perbelanjaan tetap, ni perkataan-perkataan ni. Nampak tak keyword-keyword ni? Pernah belajar dalam tajuk mana? Dalam tajuk tingkatan 4, matematik pengguna pengurusan keuangan. Tajuk paling akhir dalam tingkatan 4. Okay, dah kelam kabut dah masa tu kan? Covid dah nak datang dah, kalau kamu ingat lagi. Okay, beliau menerima pendapatan. Sekarang ni ada 3 perkara: pendapatan, perbelanjaan tetap, perbelanjaan tak tetap. Soalan tanya berapa aliran tunai. Jadi untuk cari aliran tunai ialah jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Kalau perbelanjaan tu tetap ke tidak tetap, tetap ataupun tak tetap pun kita kira sebagai perbelanjaan. Ingat balik rumus ni. Jadi jumlah pendapatan ini aliran tunai. Okey. Dia cari aliran tunai kan sama dengan jumlah pendapatan. Okey, berapa jumlah pendapatan Cik Aminah ni? 4,500. Ada lagi tak pendapatan lain? Dia ada 2 buah rumah sewa kan? Campur dengan 650, campur dengan 650. Ini pendapatan dia. Okey, cikgu bezakan dengan
perbelanjaan dia. Tolak dengan perbelanjaan. Dia belanja berapa? Perbelanjaan tetap 1,800. Ada lagi tak perbelanjaan lain? RM700. Yang biru ni perbelanjaan tetap, perbelanjaan. Yang merah ni, nombor yang cikgu tulis merah ni ialah jumlah pendapatan. Jadi kamu nak cari aliran tunai, nak tengok aliran tunai ni positif ke negatif kan? Berapa? 4,500 campur 650 campur 650. Apa tak? Dapat tak 5,800? Okey. Dapat. Tolak dengan berapa ni? Cuba buat sama-sama. 5,800. Okey, 5,800. Tolak dengan? 2,500. Okey, baki? Dapat 3,300. Okey, dapat 3,300. Nampaknya pendapatan dia lebih daripada perbelanjaan, betul tak? Sebab jawapan ni positif kan? Jadi aliran tunai ni sebenarnya aliran tunai positif. Kalau kamu ingat oleh istilah dalam tajuk dalam bab 10 ni. Jawapan dia dekat sini. Jawapan dia tak ada pula jawapan. Jangan cikgu tak bulatkan. Kita bulatkan sendiri, tak ada hal ni. Mana cikgu punya pen ni? Mana pen ni? Okey, 3,300. Macam tu je. Tapi kamu kena baca dah sikit. Ini pun masih lagi aras rendah. Ada pun. Alright. Baik, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, graf gerakan. Graf gerakan ni ialah kamu dah belajar masa tingkatan 4. Okey, masa tingkatan 4. Cuba baca soalan. Rajah 1 menunjukkan graf laju masa. Rajah menunjukkan graf laju masa, maknanya laju melawan masa graf ni. Cari tempoh masa dalam saat laju seragam objek itu. Okey, tengok balik. Masa kamu belajar tingkatan 4 ni dalam tajuk bab 7 graf gerakan, dia ada 2 jenis graf. Satu graf laju masa. Graf laju masa maknanya graf laju melawan masa. Ada satu lagi graf ialah graf jarak masa. Graf jarak masa, lepas ni kita tengok. Kita tengok dulu graf laju masa. Baik. Cuba kamu ingat balik, graf jarak masa, graf laju masa ni, kalau bentuk graf ni ada kecerunan, garis lurus ni. Garis lurus tu ada kecerunan. Kita tengok dekat yang saya lukis warna purple ni. Yang cikgu lukis warna purple tu, garis itu menunjukkan garis kelajuan objek bertambah. Kelajuan objek bertambah daripada U ke V ni. Macam kamu bawa motor lah, kamu sedang memecut. Kamu sedang memecut. Baik, kecerunan graf bernilai positif, betul lah kan? Garis lurus naik ke atas, kecerunannya positif. Maka kadar perubahan laju, nampak perkataan ni, kadar perubahan laju, KPL. Ingat sebab lepas ni cikgu akan terang balik KPL ni. Kadar perubahan laju terhadap masa bernilai positif. Maknanya pecutan iaitu perubahan laju terhadap perubahan masa ni positif. Positif lah sebab garis lurus naik ke atas. Hafal macam tu. Okey. Baik, luas trapezium A kan bentuk trapezium ni. Okey, nampak tak ni bentuk trapezium. Luas ini, luas bawah graf bagi PQ ialah jarak. Maknanya kalau kita nak cari jarak, cari luas. Kalau kita nak cari jarak yang dilalui dalam tempoh T saat, kata dalam masa T saat ni, kita nak tahu berapa jarak yang dilalui, kita cari luas trapezium. Kalau bentuk dia trapezium. Kalau bentuk dia segi 4, cari luas segi 4. Kalau bentuk segitiga, cari luas segitiga. Okay, itu ialah cara bagaimana kita mentafsir graf laju masa. Kalau kecerunannya bertambah. Kita tengok lagi bahagian lain pula dekat sini, dekat QR ni. Okey, dekat QR ni pula. Kalau graf tu tak ada kecerunan, dia tak ada perubahan laju, tidak ada perubahan laju antara Q dengan P ni, garis lurus melintang. Tak ada kecerunan. Itu menunjukkan objek bergerak dengan laju seragam. Ini graf laju masa kan? Ni graf laju masa, maksudnya sekejap, ada orang nak ni apa? Siapa yang tak boleh masuk ni? Dia hantar mesej kat Ibnu Ayan. Dapat masuk belum? Siapa 0176350416 dah dapat masuk ke belum?
Sekarang kita cerita tentang QR ni. Okey, QR punya garis ni dia tak ada kecerunan. Bermakna objek bergerak dengan laju seragam. Laju dia dekat V ni sama je dia bawa 50 meter sesaat contohnya macam tu. Okey. Jadi luas sekarang ni tadi bentuk trapezium. Okey, cuba tengok luas ni. Ini bentuk segi empat. Bentuk segi empat, kalau kamu cari luas segi empat tepat B ni, iaitu luas bawah graf QR, itu mewakili jarak antara masa T1 sampai T2. Jarak tu. Jadi soalan ni kalau kamu rujuk balik kepada soalan kita tadi, cari tempoh masa laju seragam. Laju seragam dekat kawasan ni kan? Dekat kawasan yang tak ada kecerunan tu. Jadi dekat sini, dekat mana laju seragam? Kat sini kan? Kat sini. Okey, laju seragamnya dekat sini. Dekat antara masa antara 5 saat sampai 12 saat. Jadi soalan tanya tempoh. Berapa lama? Cari tempoh masa laju seragam objek tu, kita tolak je lah. 15 tolak dengan 2. Salah. 12 tolak dengan 5. Jadi bahasa dia berapa? 7 saat. Sebab dia dalam unit saat kan. Jadi jawapan kamu mesti dalam saat sebab dia kata dalam saat. Jadi jawapan dia ialah 7. Ini pun macam nampak macam cerita panjang tapi sebenarnya dia konsep saja. Soalan konsep saja. Okey, tadi kita dah tengok graf. Kalau graf ni kecerunan dia menaik, tak ada kecerunan. Okey, sekarang kita tengok satu lagi. Kita tengok satu lagi. Kalaulah graf ini ke bawah, graf laju masa dan ada garis lurus ke bawah, kecerunan dia ke bawah, itu menunjukkan ada berlakunya nyah pecutan. Nyah ni maknanya dia semakin kurang memecut. Daripada 50 km katalah kamu bawa motor, daripada 100 km dia turun 80, turun 70, turun 50 macam tu. Nyah pecutan maknanya dia semakin kurang laju. Jadi kelajuan objek ni berkurang. Kecerunan graf bernilai negatif, iyalah kan. Kalau kecerunan graf naik ke atas ni kecerunan positif, kalau dia turun ke bawah negatif lah. Okay. Jadi nyah pecutan pun sama, rumus dia perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Dan tidak ada perubahan arah iaitu gerakan objek kekal pada arah yang sama. Baik, luas segitiga tadi bentuk trapezium, ini bentuk segi empat, ini bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Kalau kamu cari luas segitiga C, bermakna kamu mencari jarak yang dilalui dalam tempoh ini. Macam tu. Okey, nampak tak? Kalau ada graf laju masa, kamu boleh cari jarak. Nak cari jarak macam mana? Cari luas di bawah graf. Okey, jadi tadi jawapan dia 7 saat. Soalan dia tanya tempoh masa je. Nak tahu, kamu faham tak konsep? Yang mana pecutan? Yang mana laju seragam? Yang mana nyah pecutan? Boleh baca tak daripada graf? Macam tu soalan dia.